Okay, silakan Puan. Okey, Pak Haji. Terima kasih Haji Muhammad Nakai yang merupakan pegawai pengurusan dan Assalamualaikum serta selamat petang kepada semua yang hadir dalam meet pada petang ini. Kita jumpa lagi pada petang ini untuk taklimat berkenaan dengan garis panduan praktikum yang mana dia amat penting untuk awak tahu supaya perjalanan praktikum anda mengikut kepada prosedur yang telah ditetapkan oleh IPG. Okay, jadi saya Puan Sadatul Najah binti Syamsuddin merupakan Ketua Unit Praktikum IPG Kampus Ipoh akan meneruskan taklimat berkenaan garis panduan ini. Okay, mohon perhatian semua. Kalau ada soalan nak tanya boleh terus angkat tangan lah. Masa poin-poin tertentu mungkin ada yang nak bersoal jawab. Okey, saya sharekan saya punya slide ni. Okey, berkenaan dengan garis panduan amalan profesional. Okey, kenapa ada garis panduan ni? Garis panduan ni nanti akan membantu awak untuk melihat perjalanan praktikum mengikut dia punya prosedur dia lah. Okey. Garis panduan yang diikuti sekarang adalah garis panduan berkuat kuasa ambilan Jun 2020, okey, berdasarkan buku ni, okey, Transformasi Praktikum IPG Kampus Ipoh. Okey, dalam garis panduan ini tujuan dia nak bagi pelajar merujuk jika ada apa-apa masalah berkaitan dengan amalan profesional lah, terutamanya praktikum. Okey, jadi konsep praktikum. Konsep praktikum ni adalah sebenarnya komponen wajib. Okey, kenapa nak pergi praktikum? Sedangkan awak ni merupakan guru-guru COS yang dah mengajar di sekolah. Jadi ada siapa-siapa boleh bagi feedback. Kenapa dia kena ikuti praktikum ni? Siapa boleh bagi feedback? Ataupun saya panggil nama lah. Okay, Julia, kenapa Julia kena pergi praktikum padahal Julia dah mengajar? Sebab saya rasa saya perlukan bimbingan yang berterusan dan dan saya rasa saya perlukan lebih input daripada senior. Okey, terima kasih Julia. Lagi kita nak dengar pula input dari pandangan daripada Chia. Ada Chia? Ya. Ada. Okay. Kenapa Chia? Kenapa kena pergi praktikum ni? Sebab kita mau dapat satu macam license lah untuk buktikan bahawa kita ada layak lah untuk mengajarkan. Okey. Terima kasih Chia. Okey, last saya nak dengar daripada Jeremiah. Okey, Jeremiah. Kami boleh belajar pengalaman dari guru mentor lah. Belajar pengalaman daripada guru mentor. Okey, terima kasih Jeremiah, Chia dan tadi siapa tadi? Atika. Julia. Okey, saya tak nafikan apa yang disebut sebagai pandangan awak tu adalah betul, tapi sebenarnya hakikat awak kena pergi praktikum ini adalah merupakan salah satu syarat untuk awak lulus dalam PDPP, sijil awak, program yang awak ikuti ni. Dia merupakan salah satu komponen yang wajib awak kena tempuh, kena lalui. Okey, jadi dalam pelaksanaan praktikum ni, yang merupakan komponen wajib ni, tujuan dia adalah untuk memberi peluang kepada awak untuk praktikkan pengetahuan dan kemahiran nilai keguruan dalam situasi sebenar. Walaupun dalam keadaan sebenar awak dah laluinya sebagai seorang guru COS, tapi apa yang awak lalui mungkin tidak dibimbing oleh mana-mana guru. Maksudnya dia tidak ada clinical hubungan, tak ada pembelajaran secara klinikal, tak ada bimbingan yang berterusan daripada seseorang nak buat sesuatu tu, pengajaran tu macam mana. Jadi sebab tu
awak masih lagi, walaupun awak dalam kategori COS, masih lagi kena pergi praktikum juga. Kemudian praktikum ni memberi tumpuan kepada proses PDP. Proses ni memang awak dah tempuh, tapi macam mana proses yang sebenar, yang profesional. Jadi sebab itulah awak ditempatkan untuk melaksanakan praktikum ni dengan ada guru pembimbing, dengan adanya pensyarah pembimbing, pensyarah penyelia. Jadi dua individu ni akan memberikan awak satu bimbingan dan penyeliaan yang membantu awak kepada profesional keguruan tu yang lebih tepat lah. Jadi awak tahu macam mana dia punya flow seorang guru tu dalam situasi yang betul. Maksudnya mengikut kepada teori, mengikut kepada pengajaran yang sebenar. Yang sepatutnya maksudnya menjadikan awak seorang yang profesional lah. Seterusnya objektif praktikum. Yang ni antara yang telah saya bincangkan tadi. Tujuan dia nak sepadukan teori dengan amalan. Awak dah belajar, dah ambil kursus tentang pedagogi, falsafah pendidikan. Macam mana awak nak apply kan semua teori-teori awak tu dalam pengajaran, dalam dunia sebenar. Sebab bukan semua teori yang awak pelajari tu sesuai untuk awak aplikasikan. Tapi teori-teori tu awak perlu tahu, perlu belajar. So macam mana nak aplikasikan, gunakan dalam praktikum lah. Kemudian merancang dan melaksanakan PDP secara individu dan berpasangan. Awak akan merasai macam mana nak melaksanakan pengajaran. Memperkembangkan potensi diri. Jadi dalam melaksanakan praktikum ni awak akan nampak macam mana awak boleh bangunkan diri awak dengan lebih teratur, dengan lebih bersistem. Kemudian menguasai kemahiran facilitator. Awak akan menguasai pelbagai strategi perancangan, pelaksanaan dan aktiviti KOKO. Secara tak langsung bila awak buat praktikum ni, awak belajar, oh macam ni rupanya nak menjadi seorang guru. Ada peringkat-peringkat dia, ada teknik-teknik dia yang sebelum ni awak pernah tak pernah pun gunakan. Seterusnya kita pergi ke bahagian pelaksanaan praktikum. Dalam pelaksanaan praktikum ni, unit praktikum bukan hanya bergerak sendiri, tapi kita perlukan sokongan daripada pihak yang terlibat iaitu JPN dan sekolah, pensyarah dan pelajar lah. Jadi awak sebagai pelajar hanya tahu akan laksanakan praktikum saja kan, tapi sebenarnya dia ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung terlibat dalam usaha melaksanakan praktikum ni, pengurusan praktikum ni. Seterusnya penempatan guru pelatih. Yang ni pun ada isu, sekejap lagi kita akan bincangkan bersama. Ni contohnya, pelajar perlu sempurnakan PBS. Jadi semua dah sempurnakan PBS, dah lulus, baru boleh laksanakan praktikum. Jadi bila nak laksanakan praktikum ni, kita perlu tempatkan anda di sekolah yang anda telah berada sekarang ni lah, mengikut kepada tagging. Kecuali ada seorang pelajar yang daripada PASTI. Siapa yang boleh bersuara tak, siapa yang daripada PASTI tu? Saya Puan. Cikgu Sharifah. Cikgu Sharifah dapat sekolah mana sekarang? Sekarang saya di SK Temin. SK Temin, dekat situ juga Sebelum ni dekat SK Tebing Tinggi, sekarang ni saya tukar. Oh, tapi berhampiran lah. Ya, sekitar juga. Jadi kalau yang daripada PASTI tu memang kita tak boleh nak buat apalah, kena tukar. Sebab kalau tagging Sharifah ni sejarah Ya betul Puan, sejarah. Sebab tagging sejarah tak ada dekat PASTI. Jadi sebab tu kena pergi ke sekolah lain lah. Kita kena tempatkan di sekolah lain. Ada lagi satu isu.
Sekolah kurang murid. Siapa pelajar yang terlibat dengan sekolah kurang murid? Ada tak? Ada tak kat sini pelajar SKM? Pelajar sekolah dia ditempatkan di sekolah yang kurang murid. Ada tak? Saya, Puan. Pang Weka. Ya, saya. Pang Weka sekolah mana? Di Kuala Pahang, Pekan. Pekan. Okey, berapa orang pelajar? Murid? Berapa orang murid? 26. 26 murid. Untuk sejarah saja berapa orang murid? Kalau untuk sejarah sahaja 15. 15 orang murid. Okey. So macam mana tu 15 orang murid mengajar satu minggu berapa hari? Berapa hari? Berapa waktu? Sebab sekolah kita sekolah kelas cantum. Jadi hanya 1 minggu 2 hari. 4 waktu sama dengan 4 waktu. 1 minggu 4 waktu. Okey, tak apa, nanti lepas ni Pang stay sekejap, kita ada nak soal jawab dengan Pang lah. Okey. Okey, so kita nak settlekan urusan tu. Tapi kemungkinan pindah sekolah tu tak adalah. Pang adalah guru COAS Ya, betul. Okey. Kemudian kita pergi sambungan kepada taklimat ni, pelajar boleh ditempatkan di sekolah yang bukan mengikut tagging jika sekolah berkenaan tidak dapat memenuhi keperluan syarat praktikum. Okey, tapi awak pula tertakluk dengan COS tu. So nanti kita akan settlekan dengan cara lain. Okey, lepas ni Pang akan stay dululah, kita nak settlekan. Okey, seterusnya bilangan waktu mengajar. Okey, yang ini pun satu isu jugalah. Di mana di mana bilangan waktu pelajar awak mungkin tinggi daripada yang sepatutnya. Sekarang ni adalah ketetapan garis panduan 8 waktu hingga 12 waktu. Sebab apa? Sebab kita nak penuhi student learning time tu yang ada dalam MK, MK praktikum ni. Jadi bilangan waktu yang sebenar dia mesti cukup 8 hingga 12 waktu sahaja selama 10 minggu ni. Walau bagaimanapun ada juga yang sekolah pihak pentadbir tak boleh nak buat apa. Dia tak boleh nak ubah dah. So apa solution dia? Solution dia awak ambil jadual awak tu, awak letakkan sahaja jadual yang untuk praktikum ni sahaja. Untuk pelaksanaan praktikum saja 8 hingga 12 waktu tu. Okey? Yang waktu lain tu tak perlu letak dalam jadual tu, dan RPH semua tu ikut yang jadual waktu yang awak buat yang baru ni. Jadual waktu awak yang tetap awak tu jangan masukkan dalam portfolio lah. Okey, jadi awak ikut kepada 8 hingga 12 waktu ni, yang itu sahaja awak buat RPH, buat portfolio berkenaan dengan subjek teras tu. Okey, kemudian mesti ambil bidang teras sajalah. Jangan ambil bidang-bidang lain. Okey, seterusnya perkara wajib yang pelajar mesti buat adalah pengajaran berpasangan. Okey, pengajaran berpasangan. Okey, pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya sekali. Okey, semalam ada sedikit kesilapan dalam slide penerangan kepada guru pembimbing semalam. Saya telah menyatakan dua kali tapi sebenarnya pengajaran berpasangan awak perlu laksanakan sekali sebab awak hanya ada teras. Okey, kalau ada elektif baru 2 kali. Okey, seterusnya kita pergi ke macam mana pula nak buat pengajaran berpasangan ni? Okey, pengajaran berpasangan mesti dengan rakan anda lah. Anda laksanakan dengan rakan anda pengajaran berpasangan pada minggu yang pertama. Okey, anda mengajar, rakan anda ambil borang PR1, buat semakan terhadap pengajaran anda dan bagi refleksi lah. Isi borang pula, borang pengajaran berpasangan tu. Okey, lepas tu rakan pula mengajar dan buat refleksi. Okey, komen kat situ. Lepas tu berbincang apa penambahbaikan antara
pengajaran anda dan rakan anda. Jadi tujuan dia macam mana? Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya anda nampak macam mana cara nak menilai, macam mana cara nak mengajar tu bila orang tengok awak mengajar tu kan. Jadi awak nampak. So awak boleh tahu lepas ni macam mana awak nak mengajar ataupun dibimbing sebelum awak dibimbing oleh guru pembimbing nantilah. Okey, seterusnya kita pergi kepada fasa praktikum awak ni 10 minggu tempohnya. Jadi bermula minggu hadapan sampai 24 ke 25 Ogos. Okey, sebelum ni saya letakkan tarikh 31 Ogos hingga 1 Julai. 1 Jun 31 Ogos sampai 1 Jun. Tapi bila dilihat semula, tarikh tu adalah tarikh cuti sekolah dan awak ada satu subjek iaitu yang dengan Koko tu apa BIG puan. BIG, okey. Boleh lulus pula. Awak ada BIG. So BIG akan berlaku selepas daripada awak praktikum lah. Kita tak nak ada tengah-tengah tu BIG, lepas tu awak pergi praktikum balik. Kita tak nak ada sekatan BIG di tengah-tengah. So awak habiskan praktikum, kemudian baru buat BIG. Okey. Seterusnya bimbingan dan penyeliaan. Okey, bimbingan dan penyeliaan. Yang ini adalah jadual bimbingan dan penyeliaan yang mungkin awak boleh follow, awak tahu nanti bila pensyarah datang sepatutnya. Guru pembimbing bila patut datang. Okey, bila awak dah sampai katakan minggu ketiga, awak tengok tak ada pun pensyarah buat lawatan sosial. LS adalah lawatan sosial, BBS adalah bimbingan bersemuka. Okey, tak ada pun, jadi awak kena cepat-cepat maklumkan kepada pensyarah. Kemudian awak tengok pula guru pembimbing, dah sampai minggu ke-6. Satu bimbingan pun belum dapat lagi. Jadi awak kena cepat-cepat maklumkan sebelum tu lagi. Sebab itulah jadual bimbingan dan penyeliaan ni penting untuk awak. Supaya awak tahu track waktu bila yang sepatutnya dah selesai ke belum. Jadi ini semua kena penuhi lah. Kalau rasa tak cukup tu, cepat-cepat maklum kepada pensyarah ataupun guru pembimbing. Okey. Dan dalam kiraan ini, jadual ni sebenarnya awak mendapat bimbingan daripada IPG adalah pensyarah dan sekolah ni adalah guru pembimbing. Okey, untuk pensyarah penyelia awak akan dapat bimbingan dari aspek yang pertama sekali lawatan sosial. Nanti pensyarah pada minggu pertama dia akan datang. Minggu depan lah. Dia akan datang untuk membuat lawatan sosial. Okey, kemudian berlaku juga bimbingan bersemuka. Ada setengah pensyarah dia nak gabungkan lawatan sosial dengan bimbingan bersemuka. Boleh. Okey, lepas tu pensyarah akan buat bimbingan maya. Bimbingan maya ada dua, satu untuk bidang teras, satu lagi untuk Koko. Kemudian ada bimbingan penyeliaan, bimbingan dan penyeliaan. Okey, bimbingan dan penyeliaan ada dua untuk teras, satu untuk Koko. Yang ini dah mula dah ada markah lah. Dan satu penyeliaan dan kolaboratif. Dan untuk Koko pun ada satu penyeliaan dan satu kolaboratif. Okey. Bagi guru pembimbing pula, dia akan bimbing awak selama 4 kali. Sebanyak 4 kali. Okey, sebanyak 4 kali. Jadi bilangan bimbingan dia adalah 4 lah. Bilangan bimbingan dia adalah 4. Okey. Untuk penyeliaan dan kolaboratif, guru pembimbing dia akan jumpa dengan pensyarah 2 kali, iaitu satu waktu bimbingan teras dan satu lagi waktu penyeliaan pertama bimbingan Koko. Penyeliaan pertama Koko. Okey, seterusnya pelaksanaan co-curriculum. Okey, antara lagi satu yang awak kena penuhi adalah pelaksanaan Koko lah. Awak walaupun teras, hanya teras sahaja, awak tetap kena laksanakan Koko. Okey, Koko ni perlu laksanakan sama ada Koko persatuan, kelab ataupun
permainan. Okey, jadi wajib dalam tempoh 1 jam seminggu. 1 jam seminggu. Okey, pensyarah akan membuat bimbingan, lepas tu dia akan buat penyeliaan. Okey, bila bimbingan dia hanya isi borang yang ada skala tu. Tapi bila penyeliaan, pensyarah akan isi borang markah. Maknanya markah koko akan dikira. Seterusnya pelajar perlu melaksanakan sekurang-kurangnya 1 aktiviti koko. Okey, daripada kelab, persatuan, sukan, permainan, unit beruniform di peringkat sekolah. Maknanya dalam sekolah awak tu je lah. Okey, kemudian pelajar perlu menyediakan 1 RPH koko yang lengkap. Jadi kalau ada 10 minggu, 10 RPH. Okey, poin yang seterusnya Sekejap Puan. Ya. Hari itu cakap terus sedang dia online koko, saya perlu cari masa untuk ganti kan. Macam mana? Boleh ulang balik tak? Sekarang sekolah saya dia koko online. So maksudnya 1 jam itu saya buat ganti lah, betul? Ganti? Kenapa dia buat online? Memang dilaksanakan secara online saja. Secara online saja. Dia tak ada bersemuka langsung. Tak ada bersemuka. Dia punya arahan sampai akhir bulan 7. Oh, sampai akhir bulan 7. Pelaksanaan koko online. Ya, betul. Ikutlah prosedur sekolah lah. Tapi hari itu ada cakap kalau dia online kan, saya perlu cari satu jam untuk buat gantian. Tak perlu kan? Okey. Awak PDPP sejarah kan? Okey, macam ni. Chua, untuk penyeliaan dan untuk bimbingan sahaja awak kena bersemuka. Maknanya katakanlah kan awak ada 10 minggu kan. Okey, awak ada 10 minggu, jadi bila pensyarah tu nak buat bimbingan. Okey, bila pensyarah tu nak buat bimbingan, awak kena buat bersemuka. Bila pensyarah tu nak kena buat penyeliaan, awak kena bersemuka. Sebab yang itu ada markah tu, yang bimbingan dan penyeliaan tu ada markah. Jadi awak kena cari masa yang sesuai waktu tu, mungkin awak boleh ambil untuk laksanakan secara bersemuka. Boleh tak Chua? Boleh. Kalau untuk 1-2 kali boleh. Sahajalah. Boleh. 2 kali saja. Okey, yang lain tu buat online tapi mesti ada RPH lah. Kena buat juga. Puan, saya nak tanya. Ya. Yang sekolah saya kan sebenarnya ada sesi pagi dan petang, dan itu jadual untuk kurikulum kami tak dijalankan setiap minggu. Kami sekolah kami kan ditetapkan macam hari tertentu saja akan diadakan hari kurikulum. So macam mana yang itu Nicholas, hari tertentu tu maksudnya macam mana Nicholas? Contohnya ya, dia ada jadual 12 minggu. Dalam sebulan tu dia ada hari dia. Dia ada hari tertentu saja. Ya, dan dijalankan pada hari Sabtu saja. Oh, kokonya hari Sabtu saja. Ya, sebab hari Isnin dan Jumaat kami ada 2 sesi. So kami tak jalan macam sebab kami sekolah grade B. Ada 1,000 pelajar macam ni bagi sesi pagi. So tak akan dijalankan pada sesi petang juga. So kami dirancangkan macam sekolah kami dirancangkan macam hari tertentu pada hari Sabtu akan dijalankan hari kurikulum. Okey, Nicholas ajar sejarah ke? Ya, saya ajar sejarah sekolah rendah. Dalam jadual waktu Nicholas ada berapa waktu sejarah sekarang? Saya ada 10 waktu sejarah. Okey. Nicholas ambil salah satu waktu sejarah tu untuk buat koko? So bagi setiap minggu. Untuk setiap minggu lah nanya, untuk setiap minggu. So maksudnya saya kena ambil waktu mengajar sejarah untuk jalankan
Koko. Koko kelab kira macam kelab sejarah lah. Boleh? Kelab sejarah. Ah. Okey, sebab kami pun tak ada kelab sejarah jugalah. Maksudnya saya kena tubuhkan satu kelab sejarah. Awak tak ada kelab sejarah ha? Kena bentuk lah kelab sejarah tu. Sebab kalau tak boleh nak jalankan koko mengikut kepada teras tu. Kan? Jadi dia macam apa, berlakon lah macam tu ha. So, saya kena ambil 2 waktu sepenuhnya untuk menjalankan waktu co-curriculum. Dia kan dalam garis panduan kan 1 jam kan? Macam ini, so yang kelas pelajar tersebut mereka tak akan belajar selama 10 minggu. Dia tak akan belajar selama 10 minggu. Dia belajar macam ni Nicholas. Nicholas tekankan topik yang berkenaan tapi buat dalam bentuk pelaksanaan tu lah. Pelaksanaan koko. Okay. 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 I tengok macam mana. Ya. Okay, ada soalan lain? Saya ada soalan. Macam kalau tadi Puan cakap kan kita punya RPH kena buat kalau 10 minggu tu 10 minggu. Tapi kalau macam aktiviti kelab tu dia buat selang seli. Macam minggu ni ada uniform, minggu depan dia buat sukan. Boleh? Ada masalah? Tak, maksudnya kena buat 5 ke ataupun kita just buat 5 sahaja? Sebab kan kita buat selang seli kan? Macam ni maknanya katakan minggu ni dia buat badan uniform, minggu depan dia buat kelab. Minggu ni PBSM. Kemudian minggu depan dia buat kelab Persatuan Bahasa Inggeris. Persatuan Bahasa Inggeris. Dia selang pula. Tak apa maknanya minggu pertama PBSM punya RPH koko dia. Minggu yang kedua kelab punya RPH koko. Oh maksudnya ada kena buat 10 jugalah. Memang kena buat 10. Maknanya setiap minggu tu mesti kena ada RPH. Walaupun dia bukan kelab, bukan pemain. Walaupun kita sama. Tadi kan Puan cakap kita pilih salah satu kan. Kita pilih yang mana yang kita paling selesa dengan atau paling banyak lah. Contoh saya banyak PBSM. So PBSM tu saya selang-seli. Minggu ni PBSM, lepas tu minggu depan ada benda lain pula. Adakah saya kena ambil, sebab tadi Puan cakap ambil satu saja kan? Betul. Sepatutnya perlu melaksanakan sekurang-kurangnya satu aktiviti koko kan daripada mana komponen tu. Lepas tu maksudnya saya kena buat 2 lah untuk 2 persatuan. Boleh? Sebab ni dia kata kat sini sekurang-kurangnya 1. Okey, sekurang-kurangnya 1. Maksudnya saya boleh buat 5 saja atau memang saya kena buat 10? Okey. Sekarang ni maksudnya katakan awak pilih persatuan dengan kelab kan? 5-5 lah. Maksud tu. Saya ambil satu saja. Maksud awak macam tu lah, 5-5 lah. Tak, saya nak ambil satu saja. Macam tadi contoh saya cakap saya just ambil PBSM sahaja. Tapi sebab dia buat selang-selang. So bukan 10 minggu lah, jadi 5 minggu sahaja. Oh tak boleh, dia mesti kena 10 minggu tu mesti kena ada RPH dia. Maknanya kena ambil 2 lah, satu kelab, satu persatuan tapi kelab tu 5 RPH, persatuan tu 5 RPH. Jadi gabung dua-dua 10 RPH. Faham. Okey, soalan saya yang kedua. Boleh tak yang tadi? Faham tak? Boleh saya dapat tangkap. Soalan saya yang kedua. Contoh macam sebab sekolah saya dia dah ada aktiviti dah. Lepas tu kami kena buat aktiviti lain ke selain daripada yang aktiviti yang sekolah tetapkan. Contohlah macam PBSM. Memang setiap hari Rabu tu dia memang dah ada aktiviti. Tingkatan 1, budak-budak yang tingkatan 2 akan uruskan budak tingkatan 1. Cikgu cuma macam akan tengok saja kan. Macam kita akan guide macam tu saja. Adakah kami kena ubah RPH? Maksudnya yang aktiviti yang sekolah dah buat kami perlu kacau ataupun kami just buat yang kami punya saja? Sebab memang sekolah dah tetapkan dah. Okey, sekarang ni dia buat macam ni, sekarang dia buat macam tu. Okey, boleh macam ni. Dalam pelaksanaan koko ni, dia sebenarnya memang murid yang akan kendalikan. Betul. Okey, murid akan kendalikan. Jadi kalau dah ada perancangan sekolah, boleh follow lah perancangan sekolah tu.
Cuma dalam portfolio awak tu nanti dia akan ada perancangan aktiviti koko. Perancangan aktiviti koko awak letak yang sekolah punya tu. Jadi nanti awak akan follow ikut perancangan tu juga. Oh, so nanti waktu kami kena observe tu macam kami tak buat apa sebab budak yang buat. So kita just tengok sajalah syarat untuk observe kami tengok. Ya. Sebenarnya cara penulisan RPH Koko tu ada, nanti saya share dekat dalam YouTube. Sebab dia punya cara penulisan dia tak sama macam cara penulisan RPH biasa. RPH pengajaran. Jadi kami boleh ambil aktiviti sekolah tu, cuma kami buat RPH sendirilah. Ikut Ya, betul. Cuma buat RPH tu mengikut kepada aktiviti tu. Sebab dekat sekolah tu mungkin awak jalani Koko tu, awak tak ada RPH kan? Tapi atas tujuan untuk pembelajaran ni, awak kena buat RPH. Okay, faham. Boleh ya? Boleh. Terima kasih. Okay, sama. Okay, lagi ada soalan berkenaan Koko? Puan, saya nak confirm balik. Untuk aktiviti kurikulum ni, kena ikut teras ke? Maknanya saya English. So adakah saya kena join club English? Tak semestinya. Tak semestinya, okay. Yang penting kena ada 10 RPH untuk okay, faham. Macam tadi tu kawan awak tu sebabkan dia tak ada Koko, jadi dia kena ikut teras dia lah. Sebab dia nak ambil waktu teras dia. Terima kasih. Sama. Okay, lagi ada soalan lain? Puan? Ya? Okay, saya ada satu soalan. Sekolah saya ni dalam seminggu tu hari Rabu petang sejam. Dia buat sejam tapi setengah jam tu untuk kelab, setengah jam lagi untuk persatuan. RPH saya macam mana? Setengah jam untuk kelab, setengah jam untuk persatuan. Oh, okay. Kalau macam tu, maknanya RPH awak tu yang kelab dengan persatuan tu cikgu yang sama ke? Ya, cikgu yang sama. So RPH awak tu maknanya setengah jam lah. Dia setengah jam ke? Ya, setengah jam. Oh, jadi saya kena buat dua-dua lah, kelab dan persatuan. Setengah jam lah, nampak gayanya macam tu lah. Okay. Okay, lagi ada soalan? Puan nak tanya. Okay, untuk saya, sekolah saya ada 3 kan, kelab, unit beruniform dengan persatuan. Jadi RPH saya akan berselang-selang lah maksudnya. Tiga tu berselang-selang tiap-tiap minggu ke? Berselang setiap minggu. Jadi nak sampai ke 10 tu dia tak akan sama lah. Tak boleh pilih satu lah maksudnya. Boleh. Awak ambil je sama. tiga-tiga tu. Awak ambil tiga-tiga tu. Maknanya setiap seminggu tu tetap ada benda tu jugalah. Cuma kan beza tadi dalam taklimat, dalam slide tadi saya tunjukkan sekurang-kurangnya satu kan? Jadi awak ada 3, so awak ambil tiga-tiga tu. Boleh lah berbeza macam tu. Boleh. Okay, terima kasih. Tapi dalam perancangan tu mesti kena ada tiga-tiga tu lah. Okay, faham. Terima kasih. Sama. Okay, lagi? Su apa ya? Su angkat tangan. Su Tung Chu. Ada soalan nak tanya? David? Syamila? Okay, David. Petang Puan. Sekolah saya macam ada juga kes yang tadi di mana dia setiap minggu ada satu macam persatuan, lepas tu minggu kedua dia ada unit beruniform, so dia memang macam tu lah. Tapi masalahnya saya sekarang jadi guru penasihat untuk 2 aktiviti kurikulum saja. Maksudnya saya jadi guru penasihat untuk Kelab Bahasa Tamil dan juga untuk sukan pingpong. Tapi saya tak ada unit beruniform sebab sekolah saya setiap guru dia akan diberi dijadikan dua jawatan lah, guru penasihat untuk sama ada kelab persatuan ataupun sukan permainan ataupun unit beruniform. So macam mana ya? Okey, adakah setiap minggu tu awak terlibat? Tak, sebab saya bukan guru penasihat untuk unit beruniform. So dia tak libatkan saya lah. Maknanya bila minggu unit beruniform tu okey, dia punya schedule dia, jadual dia, kelab seminggu
persatuan minggu depannya, betul macam tu ke? Macam tu. So maksudnya minggu unit beruniform tu saya macam tak ada benda nak buat lah. Oh, minggu unit beruniform tu you tak involve. Okay, kalau ikut garis panduan dia memang awak kena tiap-tiap minggu kena hadir, maksudnya kena ada RPH dia. Jadi walaupun awak bukan guru persatuan untuk minggu tersebut, awak kena bina jugalah RPH, awak kena buat juga. Maksudnya awak kena involve jugalah dalam persatuan tu. Oh, so saya pilih mana-mana unit beruniform yang saya nak involve, so saya buat RPH. Buat RPH tu. Okay. Thank you. Okay, next. Puan nak confirmkan balik. Jadi kalau saya setengah jam tu, maknanya saya kena ada 2 RPH ke? Sepatutnya. Okay. Jadi dia jadi macam lebih pula lah orang 10 RPH awak sampai 20 lah kalau macam tu Puan, kalau saya gabungkan tak boleh ya Puan? Okay, macam ni Wan, awak boleh pilih salah satu kan untuk seminggu tu. Tapi setengah jam lah. Okay, macam ni. Dalam pelaksanaan memang setengah jam je lah setengah jam je lah, itulah masalahnya, setengah jam lah. Cuba awak bincang dengan penyelia awak, mungkin waktu penyelia datang tu sahaja yang boleh 1 jam awak buat RPH. RPH awak tu awak macam ni okay, macam ni. Nanti saya bincang dulu dengan penyelaras Koko mengenai kes awak ni, nanti saya hubungi awak balik untuk selesaikan masalah ni. Ya Wan? Okay, baik Puan. Okay. Puan, ya. Saya nak tanya, nak minta kepastian jugalah. Macam sekolah saya dia tambahan, kita ada satu lagi tambahan iaitu senam aerobik. Kadang-kadang kita hari Khamis, Koko kita ada 2 hari, Rabu dan juga Khamis. Which is kalau hari Rabu tu alternate lah sama ada uniform ataupun kelab. Kalau untuk hari Khamis kita ada senam aerobik dan juga ada sukan permainan. So macam mana tu? Mungkin ada minggu yang ada sukan ke macam mana? Okay, macam ni. Dalam garis paduan awak kena buat seminggu sekurang-kurangnya 1. Jadi walaupun sekolah awak buat hari Rabu dengan hari Khamis, awak pilih salah satu je yang awak nak buat untuk awak jadikan sebagai praktikum awak. Maksudnya dokumen praktikum awak. Iaitu katakan awak ambil hari Rabu tu, kelab. So awak buat itu je, awak ikut follow yang tu je. Yang untuk hari Khamis tu tak payahlah buat dia punya RPH. Okay, faham. Boleh? Boleh? Okay. Selamat petang Puan. Sekolah saya in charge 2 minggu baru 1 kali saya in charge lah untuk dalam permainan dengan uniform. Jadi laporan saya 2 minggu baru 1 kali. Macam tu saya terus buat 2 kali lah. 1 minggu ada, 1 minggu tak ada. Itu macam mana? Oh, dia bergilir buat Koko. Kerana sekolah saya dia ada kumpulan A, kumpulan B. Saya sekarang kumpulan A. Kan nanti kumpulan B. Apa beza kumpulan A, kumpulan B? Kumpulan A dia ada permainan dengan uniform. Nanti kumpulan B iaitu kelab dengan sukan. Bukan semua cikgu in charge punya, dia ada 2 kumpulan. Betul macam David tadilah. Macam tu saya 1 hari ada 2 programs. Saya 1 minggu terus buat 2 laporan lah. Nanti minggu yang kedua, keempat, keenam saya tak payah buat. Okay, saya faham. Okay, maknanya sekarang ni 1 minggu tu ada 2 kali, 2 program. 2 kurikulum lah, co-kurikulum lah. Okay, boleh, maksudnya 1 minggu tu awak ada 2 kali kan. Tapi macam ni lah, sebab kan kita nak tiap-tiap minggu kita ada 1 RPH. Betul tak? Betul. Jadi tarikh tu awak letak tarikh yang
Maksudnya dilaksanakan pada tarikh yang awal. Macam tu. Oh, saya tukar tarikh lah. Janji satu minggu mesti ada satu RPH untuk mesti ada satu RPH. Okey, katakan minggu pertama awak dah ada 2 koko. Okey. Macam tadi David pun ada seorang pelajar tadi kalau tak silap saya, David ada tanya, pun boleh buat dengan cara ni Okey, sebab 1 minggu awak dah ada 2 koko. Sebab awak tak terlibat dengan yang lagi satu tu. Okey, apa kata awak buat macam ni? Minggu pertama awak ada dah 2 koko. Minggu kedua awak tak ada koko. Awak jadikan RPH yang minggu pertama yang ada 2 koko tu untuk minggu yang kedua punya. Okey, awak letak RPH tu dekat minggu kedua tapi awak tulis dekat refleksi dilaksanakan awal pada minggu yang pertama. Boleh. Boleh, So, terima kasih. Puan, ikut kefahaman saya, kita laksanakan aktiviti itu sekali tapi RPH tu kita buat 2 kali. Macam tu. Tadi kan kata ada 2 guru penjelaras awak? Ya. Satu apa? Satu kelab, satu permainan kan? Satu permainan. Okey, satu RPH kelab, satu RPH permainan. Okey. Yang uniform tu? Unit beruniform tu awak tak nak involve pun tak apalah sebab awak dah buat 2 RPH yang tu. Oh, okey, faham. Tapi mesti awak kena letakkan di folder minggu yang ke hadapan maksudnya. Okey. Faham. Jadi nak selamatkanlah kan. Kalau tak nanti awak kena involve pula persatuan lain. Kan? Okey. Okey, lagi ada soalan? Puan saya tak tahu. Bolehkah nanti saya bercakap dengan Puan saya tak tahu sekejap tentang yang masalah koko tadi itu? Boleh. Lepas ni Lepas ni lepas meet. Okey. Okey, lagi ada soalan lain? Okey, tak ada Okey, saya teruskan pula dengan penerangan berkenaan dengan refleksi pertengahan praktikum. Okey, antara markah yang awak perlu dapat dalam markah praktikum ni poin yang berikutnya adalah refleksi pertengahan praktikum. Selain daripada penyeliaan, selain daripada koko, awak kena dapatkan daripada refleksi pertengahan praktikum. So refleksi pertengahan praktikum ni adalah merupakan satu komponen yang wajib lah. Okay, jadi dalam refleksi pertengahan praktikum tu, tajuk dia tersilap sikit kat situ. Okay, sepatutnya RPP. Okay, minggu kelima dilaksanakan pada minggu kelima selama 1 hingga 2 hari. Okey, jadi pelajar tak perlu pergi ke sekolah. Okey, sepatutnya. Okey, pelajar tak perlu pergi ke sekolah selama 1 hingga 2 hari. Okey, tapi kita sepakatlah nak laksanakan bahawa awak dah duduk jauh kan antara satu sama lain, kita akan buat secara online. So kita mungkin akan pilih masa yang sesuai untuk kita buat secara online. Sebab dalam RPP ni awak kena buat pembentangan dan kawan-kawan awak tengok awak buat pembentangan. Okey. Jadi surat RPP ni kami unit praktikum akan edarkan dan maklumkan bila tarikh sebenarnya. Okey, dan jabatan-jabatan yang terlibat akan melaksanakan RPP ni lah. Okey, sekarang ni kita sepakat nak laksanakan secara online, maka pada tarikh yang ditetapkan untuk pelaksanaan RPP ni nanti awak akan diberi satu taklimat ringkas, kemudian awak akan pecah kepada teras masing-masing. Okey, dalam kelompok kelas masing-masing dengarlah rakan anda membentangkan refleksi praktikum dia yang separuh fasa tu separuh fasa praktikum tu. Okey, daripada minggu pertama sampai minggu keempat apa yang pelajar tu dapat, rakan-rakan anda dapat. Okey, dia akan berkongsi. Jadi dalam refleksi pertengahan praktikum ni akan diuruskan pemakahan dia oleh pensyarah penyedia. Setiap pensyarah penyedia akan masuk dalam meet awak tu, meet kelompok kumpulan masing-masing, dan waktu yang tertentu masa awak present je pensyarah penyelia awak masuk. Masa-masa lain pensyarah penyelia lain lah ikut
pensyarah masing-masing. Tetapi waktu yang awak tak terlibat tu, kawan awak bentang, awak kena tengok. Tak boleh keluar daripada meet tu. Okey. Jadi dokumen yang terlibat adalah dokumen borang penilaian RPP. Ada markah. Okey. Jadi dalam refleksi pertengahan praktikum ni, pelajar wajib sebagai prasyarat untuk lulus praktikum. Okay, diselesaikan mesti sebelum tempoh praktikum. Pensyarah yang terlibat adalah pensyarah pembinaan teras. Pelajar akan membentang, okay, pensyarah akan menilai dan memasukkan markah secara dalam tarian, dan kemudian pelajar mesti hadir lah. Dan semua pelajar mesti melaksanakan pembentangan dan mengisi tugas pensyarah, dia akan mengisi markah RPP. Okey. RPP tadi ada soalan nak tanya? Format RPP semua ada dalam YouTube. Kita dah tunjukkan dekat situ apa dia RPP, apa yang awak kena laksanakan waktu RPP, ada dalam YouTube. Ada garis panduan dia. Okey, seterusnya saya pergi kepada poin yang ketujuh, pentaksiran praktikum. Okey, yang ni awak kena ambil perhatian lah sebab ni pemakahan awak. Okey, jadi mana awak nak dapat 100% markah tu? Okey, yang pertama daripada penyeliaan pertama. Okey, wajaran dia adalah 35%. Okey, pensyarah akan ambil, akan melihat penyeliaan pertama, pengajaran awak tu, dan memberikan markah 100%, tetapi wajarannya adalah tetap 35%. Okey, kemudian penyeliaan bersama 50%. Okey, jadi kena hati-hatilah waktu mengajar, waktu penyeliaan bersama. Dah ada markah. Koko 10%. Okey, RPP tadi 5%. Okey. Jadi masa bimbingan pelajar nanti, bimbingan pensyarah nanti, apa yang berlaku adalah pensyarah akan membimbing awak dengan menggunakan borang PR1, merupakan borang skala. Tahap 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang itu awak hanya boleh tahu awak punya tahap pengajaran dan aspek penilaian pensyarah mengikut kepada skala dia lah. Jadi tujuan borang PR1 ni adalah untuk awak melihat bagaimana pensyarah dan guru pembimbing menilai pengajaran awak. Baru awak boleh trace kat mana awak nak perbaiki, kat mana awak nak mempertingkatkan pengajaran awak. Okey, yang kedua, bimbingan maya. Okey, bimbingan maya pensyarah akan buat 2 kali sahaja, satu untuk bimbingan maya teras, satu lagi untuk koko. Okey, apa yang berlaku masa bimbingan maya ni, pelajar letakkan RPH dalam folder bimbingan maya. Okey, pensyarah akan semak RPH tu. Okey. Jadi RPH tu akan disemak sama ada dalam GC, GM atau WhatsApp ataupun Telegram. Okey. Sekarang ni kita dah pakai e-folio, so awak letak dalam e-folio tu ada folder bimbingan maya. Okay, dan awak maklumkan kepada pensyarah bahawa awak dah sediakan RPH untuk bimbingan maya. Okay, bila bimbingan maya ni berlaku pada minggu yang berapa tadi? Ni. Bimbingan maya berlaku pada minggu ketiga, okay, dan minggu ke-6. Minggu ketiga dan minggu ke-6. Okay. Okay, seterusnya saya pergi kepada bahagian penyeliaan, proses penyeliaan. Penyeliaan ni dah guna borang markah. Okay, dah guna borang markah. Okay, borang markah ni hanya pensyarah penyelia yang isi. Guru pembimbing tak isi borang markah. Guru pembimbing hanya isi borang skala sahaja. Jadi markah awak 100% adalah daripada pensyarah penyelia. Okey, kena ada repo yang baiklah dengan pensyarah penyelia. Okey, yang pertama penyeliaan 1 tadi 35. Okey, bila penyeliaan 1 berlaku,
Dekat dalam jadual ni, okey, saya dah tunjukkan dekat sini. Penyeliaan 1 berlaku pada minggu ke-4. Okey, bersama dengan kolaboratif. Pensyarah akan isi. Kolaboratif ni tak ada markah tapi dia merupakan perbincangan di antara pensyarah dan guru pembimbing. Okey, jadi awak boleh nampak nanti apa kesimpulan pensyarah dan guru pembimbing tentang pengajaran awak. Awak akan nampak komen-komen mereka. Okey, kemudian ada penyeliaan yang kedua. Okey, penyeliaan yang ada penilaian yang kedua untuk KOKO. Tadi PR1 tadi PR2 tadi diisi untuk penilaian pertama. Okey, yang ini yang kedua untuk markah pula KOKO. Kemudian yang terakhir adalah masa penilaian bersama. Yang ni teras jugalah, subjek teras KOKO waktu ni je. Okey. Okey, dekat sini saya dah maklumkan tadi penyeliaan bersama. Okey, minggu yang ke-8. Minggu ke-8. Okey, RPP pula. Okey, RPP minggu ke-5 dan penyeliaan KOKO. Ada 1 yang memberikan markah pada awak. Okey, macam mana dengan minggu-minggu lain? Tak payah mengajar elok-elok ke? Buatlah yang sebaik-baiknya, buat yang terbaik. Sebab awak punya penilaian markah ni bukan hanya lihat kepada aspek minggu tu saja, minggu yang pensyarah tu datang saja, tapi pensyarah juga melihat kepada awak punya progress portfolio, sahsiah awak, dia akan lihat. Cuma pada minggu berkenaan tu saja dia simpulkan, untuk portfolio tu sebenarnya bukan hari tu saja, tapi dia tengok yang sebelum-sebelum ni juga. Okey, jadi yang ni rumusan keseluruhan di mana wajaran ni adalah memberikan markah kepada 100% awak. Untuk bidang teras 85%, KOKO 10% dan refleksi pertengahan praktikal 5%. Okey. Seterusnya saya sambung ke bahagian penentuan cemerlang. Okey, kepada pelajar yang rasa-rasa dia nak dapat A+. Okey, dia nak dapat A+, kena bersedia daripada awal. Okey, sebab apa kena bersedia daripada awal? Sebab nak dapat A+, dia perlu melalui proses lain pula. Dia tak ikut track pelajar biasa. Jadi kalau nak dapat A+, ada prosedur dia. Okey, contoh katakan awak nak dapat A+ dalam bidang teras, markah ni mestilah 90% ke atas. Markah hasil keseluruhan. Penyeliaan 1, penyeliaan 2, penyeliaan KOKO, penyeliaan bersama, penyeliaan KOKO, RPP dah campur-campur mesti dapat 90% ke atas. Okey, kalau tak capai tak boleh calonkan, mendapat markah A+. Okey. Dan setiap sekiranya subjek yang direntas tidak mencapai tahap cemerlang, maka subjek itu akan diturun kepada 89%. Okey. Apabila awak diisytiharkan mendapat 90% ke atas, awak akan direntas cemerlang. Okey, akan direntas cemerlang. Okey. Bila direntas, pensyarah-pensyarah lain akan hadir untuk melihat pengajaran awak. Okey. Dan pensyarah tersebut, pensyarah yang dilantik sebagai perentas tersebut, dia akan berikan markah kepada pengajaran awak. Sekiranya pensyarah yang dilantik untuk merentas itu mendapati awak tak capai cemerlang, markah tak sampai 90, maka markah untuk subjek tersebut akan diturunkan kepada 89%. Okey. Okey. Yang kedua, jika sekiranya awak hasil tambah awak punya markah bagi setiap
penyeliaan dan markah RPP tu, hasil tambah dia didapati awak capai 95. Okey, tapi awak bukan melupakan calon cemerlang. Maka unit praktikum akan turunkan markah awak kepada 89%. Sebab apa? Sebab tidak dicalonkan. Apabila dicalonkan cemerlang, apabila nak capai A+, dia mestilah melalui proses rentasan cemerlang. Kalau tak melalui proses ini, maka markah automatik akan diturunkan kepada 89%. Okey, pencalonan akan dibuat biasanya 3 minggu sebelum praktikum berakhir. Jadi pelajar yang biasanya direntas cemerlang ni, dia akan melalui penyeliaan bersama lebih awal. Okey. Jadi jangan terkejutlah. Biasanya pensyarah akan bagi tahu dia nak calonkan awak cemerlang dan dia nak awak habiskan penyeliaan tu lebih awal. Supaya memberi laluan kepada perentas pula. Okey. Pelajar juga nak dicalonkan cemerlang mesti menunjukkan sifat positif dalam profesyen keguruan dan penilaian rentasan adalah muktamad. Okey, dalam hal ini pensyarah akan lengkapkan semua dokumen untuk pencalonan cemerlang. Sebab tu saya cakap tadi, awak akan biasanya kalau calon cemerlang ni dia akan habis awal. Dia akan habiskan awal untuk penyeliaan bersama tu. Sebab nanti dia akan ada penyeliaan untuk rentasan pula. Okey, penilaian rentasan. Okey. Seterusnya unit praktikum akan lantik pensyarah perentas daripada bidang teras lah yang saya sebut tadi. Pensyarah yang kita akan lantik adalah pensyarah daripada bidang teras, bukan penyelia. Bukan penyelia, dan kita akan lantik juga seorang lagi sebagai pensyarah yang akan melihat kepada pedagogi. Perentas akan melaksanakan rentasan berdasarkan dokumen pencalonan yang lengkap. Okey, keputusan rentasan akan diserahkan kepada unit praktikum. Okey, seterusnya tanggungjawab awak sebagai pelajar. Nak buat apa? Nak buat apa dalam praktikum ni? Okey, yang pertama, menghadiri taklimat. Okey, menghadiri taklimat. So hari ni ada taklimat, awak dah hadir dan mendengar taklimat tentang garis panduan. Okey, memastikan kehadiran 100%. Okey, berbincang dengan pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Okey, dah jumpa dah dengan pensyarah penyelia masing-masing? Berapa ramai yang dah jumpa dengan pensyarah penyelia masing-masing? Angkat tangan. Berjumpa dalam maksudnya dalam maya pun kira berjumpa jugalah tu Okey. Nampak gaya ramai yang dah pergi. Okey. 11 orang, 12, 13. Baik. Okey, terima kasih atas respon. Ada tak isu dia tak dapat hubungi pensyarah penyelia? Boleh bersuara tak siapa yang tak dapat hubungi pensyarah penyelia? Puan, saya lihat pada senarai pensyarah penyelia tu, tapi dia tulis Jabatan Sains Sosial IPG Ipoh je, tak ada nombor phone. Macam mana kita nak hubungi sebab pensyarah tu dia tak pernah mengajar lah. Bukan daripada daripada kursusnya asal. Okey. Haji Nakai boleh tolong semak siapa pensyarah untuk Nur Syamilah ke? Dr. Jeffrey. Jadi saya tak adalah kontak nombor dia. Itu saya dah beritahu kalau kata yang dapat pensyarah IPG Ipoh boleh telefon ke IPG 0553313111 untuk minta telefon, nombor telefon daripada kaunter. Kena telefon hotline IPG Ipoh dululah. Okey. Okey, lagi ada soalan lain? Okey, Chu? Chu ada masalah, Chu? Tak ada masalah. Okey, tak ada Okey, terima kasih atas respon. Fatimah, kenapa Fatimah? Ada soalan nak tanya?
Fatimah ada soalan nak tanya? Oh ya, sorry lupa nak buka. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Puan, saya cuma nak tanya, unit praktikum dah maklum ke saya ada pertukaran pensyarah penyelia daripada IPG Tengku Ampuan Afzan? Asalnya saya Cik Muhammad Yusri tapi ditukarkan kepada Dr. Muhammad Sahardi. Okey, Haji Nakai boleh bagi respon? Kita tak terima lagi makluman daripada Afzan. Tak apa, nanti saya akan follow up dengan Afzan. Oh ya, cuma itulah pensyarah daripada Afzan dah maklumkan kat saya lah. Diorang nak bertukar. Itu tak jadi masalah. Itu sebab peraturan tu daripada IPG sana. Cuma kita nak kepastian tu pihak sana kena bagi tahulah maklum pada kita. Jadi baru benda tu sah orang kata digunakan. Memang maklum hari tu pun lagi ada seorang pensyarah Afzan bagi tahu saya. Tapi saya minta dah untuk diorang maklumkan pada Key Operatika Afzan untuk maklumkan pada kita. Kita memang tak ada halangan pun kalau nak tukar. Sebab cuma tinggal lagi nak orang kata penyataan rasmi lah. Bahasa dia gitu. Tapi nanti saya follow up dengan Key Afzan. Okey. Nanti saya ingatkan jugalah pensyarah saya tu Tak perlu. Boleh tak perlu ingatkan? Saya akan terus dengan KU dia. Dr. Muhammad Dr. Muhammad Sahardi yang terbaru ni. Okey, terima kasih. Okey. Ada lagi pelajar yang dia bertukar pensyarah penyelia tapi kami tak maklum? Ada tak? Okey, kena maklum pada kami lah kalau bertukar sebab nak jadi pensyarah penyelia ni pun dia ada surat lantikan. So sebab tu kita perlukan dokumen rasmi menyatakan cadangan nama dan pertukaran tu lah. Okey. Saya teruskan dengan taklimat saya berkenaan dengan kehadiran pula peranan dan tanggungjawab awak kena pastikan kehadiran 100% sebab kehadiran praktikum ni adalah hadir wajib. Okey, kemudian membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah dengan warga sekolah. Okey. Menyerahkan jadual waktu pada minggu pertama. Semua maklumat-maklumat ni, jadual waktu, senarai tugas, takvim sekolah, maklumat-maklumat lain kepada pensyarah penyelia pada minggu pertama. Okey, awak nak serahkan macam mana? Awak guna e-folio praktikum awak. Awak letak kat situ semua e-folio praktikum, dokumen-dokumen ni dalam e-folio praktikum awak dan awak maklumkan kepada pensyarah, awak dah letakkan pada minggu yang pertama ni, awak dah bagi tahu kat pensyarah. Sebab masa ni lah pensyarah akan buat lawatan sosial tu. Dia akan check. Okay, jadi kena make sure lah. Tujuan dia awak bagi awal-awal ni kenapa? Sebab nanti melalui jadual waktu ni lah pensyarah akan datang untuk melihat atau membimbing ataupun menilai pengajaran awak. Okey, kemudian mematuhi dan mengamalkan etika profesional keguruan, hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti yang dianjurkan di sepanjang tempoh praktikum. Okey, tak boleh melaksanakan aktiviti luar. Macam contohnya bawa pelajar keluar pada tempoh praktikum. Kalau waktu lepas waktu sekolah tu boleh lah. Tapi waktu yang sepatutnya awak kena hadir ke sekolah tu, awak mesti kena hadir, tak boleh bawa pelajar ke mana-mana. Okey, seterusnya menandatangani buku rekod kehadiran setiap hari persekolahan. Okey, kalau awak guna punch card, pakai kad. Kalau awak guna guna sistem tu lah untuk rekod kehadiran. Yang penting rekod kehadiran mesti ada. Okey, seterusnya melengkapkan penghantaran borang kehadiran ke unit praktikum pada minggu pertama setiap bulan. Okey, minggu pertama setiap bulan kami akan collect borang kehadiran. Okey, tujuan dia kami nak track betul tak pelajar ni hadir. Okey, kemudian mendapatkan sukatan pelajaran, dokumen standard untuk DSKP, KSKP kita tak adalah sebab ini untuk prasekolah. Dan huraian sukatan pelajaran. Okey. Untuk DSKP sukatan pelajaran ni make sure awak ambil DSKP
mengikuti DSKP yang terkini. Sekarang ni kita panggil DSKP kan. Okay, kemudian membuat rancangan semester mengikut tempoh pengajaran. Okay, yang ni masa taklimat daripada teras, pensyarah teras ada dimaklumkan. Pelajar waktu minggu pertama sepatutnya dah buat dah rancangan semester, tapi dalam portfolio tak ada. Dr. Shan ada maklumkan. Okay, itu tak sepatutnya berlaku. Okay, sebab apa? Daripada rancangan semester ni lah, rancangan semester, rancangan mingguan ni lah, awak guide kepada pengajaran setiap minggu tu, topik apa yang awak nak ajar. Dibimbing ke arah itu. Sebab kalau awak tak ada rancangan ni, macam mana awak nak tahu minggu ni nak ajar apa, minggu depan nak ajar apa, bukan dalam kepala je. Dia mesti mengikut kepada DSKP dia. Mesti ada dalam DSKP. Okay. Follow DSKP, buat rancangan semester, rancangan mingguan. Lepas tu daripada rancangan mingguan tu lah baru buat RPH. Dia ada flow dia. Okay, seterusnya membuat RPH yang lengkap mengikut format. Okay. Saya tak tunjukkan nanti format yang standard. Tapi setiap pensyarah teras, pensyarah teras ataupun jabatan teras, dia ada standard dia sendiri. Maka awak follow lah RPH yang telah ditetapkan oleh teras masing-masing. Okey, kemudian penulisan RPH selain daripada kursus bahasa perlu ditulis dalam bahasa Melayu, sama ada tulisan tangan ataupun bertype. Okey, dekat sini ada tak sejarah SJKC? Ada tak sejarah SJKC? Okey, ada kan? Sejarah SJKC, macam mana nak tulis RPH? Okey, pensyarah penyilia pula pensyarah Melayu. Kan? Okey, jadi kalau macam ni awak kena tulis RPH dalam bahasa Melayu. Sebab sepatutnya pensyarah tu dia boleh bimbing awak dengan bahasa tu. Kalau tak susah. Pensyarah nak tengok nak kena betulkan di bahagian-bahagian mana. Okey. Jadi awak kena pakai bahasa Melayu. Okey, seterusnya mendapat bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran. Okey, mesti pastikan awak dapatkan bimbingan daripada guru pembimbing. Okey, dah buat RPH, jumpa guru pembimbing, tanya. Boleh tak saya cikgu cek saya punya RPH ni kat mana saya boleh perbaiki. Okey tak RPH saya ni? Minta bimbingan daripada guru pembimbing. Ataupun awak cakap pada guru pembimbing, waktu saya nak buat set induksi tentang tajuk ni, okey tak macam ni? Yang dalam perancangan awak. Mesti kena mendapatkan bimbingan. Okey, mendapatkan bimbingan ni bukan cikgu guru pembimbing tu datang jumpa awak, tapi awak kena cari guru pembimbing untuk dapatkan bimbingan. Okey. Selain itu, guru pembimbing juga akan hadir ke dalam kelas untuk melihat pengajaran awak. Okey. Melaksanakan pengajaran secara berpasangan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh praktikum. Paling kurang sekali, okey, awak laksanakan pengajaran berpasangan. Okey, mengamalkan penulisan jurnal reflektif. Okey, untuk pengajaran berpasangan ada lampiran dia, awak boleh rujuk dalam lampiran yang saya dah sertakan dalam e-folio praktikum awak. Ada lampiran tu, bahagian dia pengajaran berpasangan. Okey, mengamalkan penulisan jurnal reflektif. Yang ni pun ada dalam e-folio praktikum, ada jurnal. Okey. Jurnal ni kena buat setiap minggu. 1 minggu 1 jurnal. Jurnal berkaitan dengan apa? Isu yang awak hadapi pada minggu tersebut. Katakan contohnya awak ada masalah tentang masa-masa awak mengajar-ngajar tu, awak tengok pelajar, murid tak fokus kepada awak. Lepas tu ada bising kat belakang, ada yang masa awak mengajar dia bermain, itu melibatkan tentang kawalan kelas. So isu dia awak ambil adalah kawalan kelas. Jadi awak tulis
jurnal tentang kawalan kelas tu. Awak cari dekat dalam internet apa teori-teori yang sesuai masa kita nak buat pengawalan kelas ni. Awak cari contoh-contoh artikel yang pernah menulis tentang pengawalan kelas ni, okey. Awak kaji, awak buat literature review sikit. Dia bukan dengan macam buat kajian besar-besar, buat sikit je. Okey, awak kaji tengok macam mana dia orang explore benda tu. Okey, nak selesaikan masalah pasal kawalan kelas ni. Okey, apa teknik-teknik yang pernah mereka gunakan. Lepas tu awak kaji, awak tengok, awak kenal pasti, katakan ada satu teknik ni awak rasa macam sesuai untuk awak laksanakan pada murid awak. Jadi awak try teknik tu. Okey, try teknik tu, awak bagi dan awak nyatakan dalam cadangan penambahbaikan awak cadangan awak dalam cadangan awak nyatakan apa yang awak dah laksanakan untuk mengatasi masalah kawalan kelas ni, dan kemudian awak laksanakan cadangan awak. Okey, laksanakan cadangan, dan masa laksanakan cadangan tu awak reflect juga. Awak reflect juga, tengok adakah berkesan cadangan awak tu. Lepas tu awak tulislah pula dekat dalam jurnal tu apa yang berlaku, refleksi balik. Okey, jadi sebab tu dalam jurnal ni dia ada penulisan awal dan dia ada keberkesanan pelaksanaan tu. Puan, Jadi maksudnya jurnal reflektif mingguan ni maksudnya dalam 10 minggu tu kita bukan dalam seminggu. Dalam seminggu maksudnya cuma 1 minggu je ke kita buat? Seminggu satu. Maksudnya dalam mingguan tu maksudnya 10 minggu tu. Kita fokus satu isu saja ke? Contoh tadi Puan cakap kan, macam minggu ni kita buat masalah budak ni cakap banyak sangat kan. So minggu tu kita fokus satu, minggu depan tu kita kena tengok isu yang sama jugalah kan. Kita fokus yang tu lah, kita nak selesaikan masalah tu. Okey. Pada minggu yang pertama tu katakan awak fokus kepada isu yang tu. Lepas tu awak yang minggu kedua tu awak nak fokus isu yang sama. Sebab awak laksanakan benda tu pada, maksudnya awak nak laksanakan rawatan tu kan. Awak nak laksanakan rawatan tu, awak buat untuk yang minggu pertama tu. Yang minggu yang kedua tu isu lain lah pula. Masa yang rawatan minggu pertama tu mungkin waktu bukan yang isu yang kedua yang timbul tu. Faham tak? Maksudnya macam ambil satu isu 1 minggu. Satu isu tu 1 minggu. Jangan sampai drag sampai minggu ketiga pasal isu yang sama je buat. Dia kena 1 minggu tu 1 isu. Okey, bila nak buat rawatan tu kalau boleh selesaikan dalam minggu tu. Kalau tak, katakan hujung minggu baru awak nampak ada masalah itu. Awak mungkin laksanakan pada minggu berikutnya, tapi itu untuk rawatan. Itu untuk rawatan. Isu pada minggu tu cari isu lain pula. Boleh tak? Maksudnya tak semestinya kita selesaikan dalam minggu tu lah, cuma kita kena carilah isu dia, kemudian kita boleh selesaikan. Ya, cari isu, tapi sebaik-baiknya lah. Sebaik-baiknya setiap minggu tu isunya berbeza-beza, jangan isu yang sama je, sebab dia menunjukkan peluang awak macam mana awak nak teroka dunia sebenar pendidikan ni. Jadi awak akan nampak isu yang pelbagai. Kalau 1 minggu sampai minggu ke-5 masih isu yang sama, itu menunjukkan awak tak ada membuat satu perubahan ataupun penambahbaikan terhadap pengajaran awak. Sebab awak tak dapat nak selesaikan isu tu. Dah sampai 5 minggu, isu yang sama juga tak dapat selesaikan. Okey, apa berlaku kalau macam contohnya awak dah buat rawatan tu, awak dah ada cadangan rawatan tu, tiba-tiba cadangan rawatan tu tak sesuai pula dengan apa yang awak dah laksanakan. Okey, cadangan rawatan tak sesuai. Jadi awak kena letaklah dalam penulisan jurnal awak tu. Awak bincang dengan guru, dengan pensyarah penyelia. Awak bagi tahu, puan doktor, saya dah buat rawatan ni tapi kenapa dia tidak berkesan. So awak
awak buat satu penulisan sikit tentang situ. Nanti pensyarah penyelia dia akan bimbing awak macam mana nak menyelesaikan masalah itu. Sebab itulah nama dia pensyarah penyelia kan, sebab dia akan menyelia awak macam mana nak menyelesaikan sesuatu masalah. Sebab bukan hanya satu rawatan tu sebenarnya terus awak dapat ubat dia, terus dapat penyelesaian masalah. Kadang-kadang ubat dia ataupun rawatan dia tak sesuai, tak berjaya, tak capai kepada hasrat sebenar nak menyelesaikan masalah tersebut. Sebab dia mungkin ada masalah lain yang ada pada perkara tersebut. Okay, jadi awak kena cari setiap minggu sebaik-baiknya isu yang berbeza-beza lah. Jangan sampai terlalu banyak sangat minggu isu yang sama. Okey, seterusnya saya pergi kepada bahagian mengendalikan aktiviti KOKO. Okey, jadi awak mesti kena melibatkan diri. Macam tadi telah dimaklumkan setiap minggu mesti ada satu RPH KOKO lah. Okey, perancangan KOKO semua ni ada dalam lampiran 2.424A dan 24. Lampiran 2424A. Okey, jadi awak boleh tengok dalam lampiran yang ada dekat folder co-curriculum. Dia ada perancangan co-curriculum, projek khas, program latihan. Yang ini awak kena sediakan mengikut tempoh praktikum lah. Okay, apa dia perancangan KOKO yang awak dah maksudnya macam tadi ada kawan awak dia dah nak follow kepada perancangan sekolah. Yang ada dalam sekolah tu dia dah ada takwim KOKO. So awak follow dia perancangan tu. Tapi mesti tulislah apa dia RPH dia. Okay, melengkapkan pelajar juga perlu melengkapkan dan mengemas kini serta menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah penyelia setiap kali bimbingan dan penyeliaan dijalankan. Okey. Pensyarah boleh capai awak punya portfolio melalui YouTube. Kalau pensyarah tak jumpa kat mana, awak boleh maklumkan kepada pensyarah lah, link dia. Seterusnya melengkapkan borang refleksi amalan profesional. Okey, dalam minggu pertama selepas pelajar tamat praktikum. Okey. Yang ini kita akan berikan satu borang refleksi yang mana awak perlu isi tentang pendapat awak mengenai bimbingan dan penyeliaan pensyarah dan guru pembimbing. Okey, link dia nanti kami akan bagi. Dalam borang refleksi ni hanya borang soal selidik sahaja. Maksudnya kepuasan pelanggan lah, kepuasan awak dalam bimbingan pensyarah dan guru pembimbing. Okey, kat sini berapa ramai lagi yang belum siap e-folio praktikum? Cuba angkat tangan. Yang belum siap, cuba angkat tangan. Dia belum download lagi. Dia belum buat, dia belum salin lagi. Yang belum salin langsung. Oh, ramai juga yang tak buat lagi. Bila nak buat ni? InsyaAllah. Bila cadang nak buat ni? Malam ni. Sebab kerja. Okey, saya cadangkan awak buat sebelum minggu praktikum. Sebab masa minggu praktikum lagi banyak kerja. Awak kena selesaikan segera 11 orang yang kat tangan ni, selesaikan segera. Sebab make sure nanti semua pelajar saya cek hari Isnin dia dah ada link e-folio praktikum. Okay, siapa yang tak ada lagi link e-folio praktikum dalam YouTube saya, maka saya akan up nama dia. Okay. Seterusnya adalah menyerahkan borang rumusan kekerapan bilangan penyeliaan. Okay. Rumusan kekerapan bilangan penyeliaan ni awak hantar ke unit praktikum. Nanti Haji Nakai dia akan bagi tahulah macam mana nak isi borang tu. Okey, yang ni waktu praktikum apa yang berlaku
pensyarah akan buat lawatan sosial. Okey. Masa lawatan sosial ni pensyarah akan hadir, sepatutnya pensyarah akan hadir secara bersemuka. Tujuan dia nak menyimak dokumen praktikum, membimbing penulisan RPH, RPS, rancangan semester, okey, jurnal, refleksi, koko dan memberi motivasi serta lain-lain. Okey. Jadi waktu lawatan sosial ni adalah waktu macam pensyarah tu bersembang-sembang dengan awak. Dia nak tengok keadaan sebenar awak macam mana, dia nak berkenalan dengan sekolah, dia nak berkenalan dengan pentadbir-pentadbir tu supaya nanti dia boleh datang untuk membimbing dan menyelia, dia dah tak ada masalah nanti. Dia akan bagi tahu awak apa yang awak kena buat masa praktikum ni. Jadi dia macam bagi pin awal lah apa yang dia nak waktu dibimbing dan dia selia nanti. Okey, seterusnya masa bimbingan penyeliaan. Bimbingan pensyarah penyelia. Okey, bimbingan pensyarah penyelia akan bersemuka dengan awak, dia akan isi borang PR1. Okey, borang PR1 ni dia akan tengok apa? Pelaksanaan PDP, macam mana awak merancang. Okey, dia akan lihat perancangan PDP, pelaksanaan PDP, dia akan semak file dan dia akan semak jurnal. Okey, jadi minggu pertama dah ada jurnal sepatutnya. Okey, katakan pensyarah tu datang hari Isnin. Okey, minggu pertama dah ada jurnal ke? Itu dimaafkan lagi lah. Tapi kalau katakan pensyarah datang hari Isnin, minggu kedua, tapi jurnal minggu pertama masih tak ada, itu akan diberi surat amaran. Okey. Kemudian bimbingan maya, pensyarah akan semak melalui maya, medium-medium yang sesuai. Kemudian pensyarah akan beri komen dan penambahbaikan. Apa yang pelajar perlu buat? Pelajar kena muat naik RPH. Okey, pelajar tengok apa yang pensyarah dah komen dan pelajar buat penambahbaikan terhadap penulisan RPH yang berikutnya. Bukan maksudnya tulis RPH yang sama pada minggu yang berikutnya, tetapi dia buat penambahbaikan terhadap komen-komen pensyarah. Contohnya katakan pensyarah kata penulisan perancangan set induksi awak ni kurang sesuai. So ada cara dia ajar macam mana cara dia. Jadi awak buat untuk minggu yang berikutnya, topik yang lain awak buat dengan lebih baik lah, maknanya ada penambahbaikan, tak sama je dengan yang sebelum ni. Okey, seterusnya ada kolaboratif. Waktu kolaboratif ni pensyarah akan jumpa guru pembimbing. Bila pensyarah jumpa? Masa penyeliaan pertama. Pensyarah akan datang waktu penyeliaan pertama tu melihat pengajaran awak dan kemudian habis daripada pengajaran awak tu pensyarah akan bagi tahulah, dia akan komen dekat awak apa yang refleksi dia terhadap pengajaran awak. Okey, apa refleksi dia terhadap pengajaran awak. Selesai daripada dia jumpa awak, dia akan jumpa guru pembimbing. Okey, dia akan buat sesi kolaboratif dengan guru pembimbing. Okey, pensyarah akan berbincang dengan guru pembimbing apa dia pandangan guru pembimbing dan pandangan dia terhadap awak. Okey, dan dari situ juga dia dah nampak gambaran macam mana dia nak beri markah kepada awak. Dia bukan bagi markah untuk borang kolaboratif, tapi dia dah nampak gambaran dah. Awak punya tahap pengajaran tu dah sampai skala mana, grade apa. Okey, jadi waktu kolaboratif ni lah, dia dah nampak. Okey. Lepas daripada pensyarah jumpa dengan guru pembimbing, dah sama-sama isi borang kolaboratif, dah tanda tangan, dia akan bagi borang kolaboratif ni kepada awak untuk dimasukkan dalam e-folio praktikum. Jadi dari situlah awak nampak apa komen pensyarah, apa komen pelajar pula, guru pembimbing. Dan awak boleh nampak sendirilah nanti awak punya grade pengajaran awak tu dekat tahap yang mana. Okey, awak boleh tingkatkan prestasi awak. Okey. Seterusnya bimbingan daripada guru pembimbing. Okey, bimbingan daripada guru pembimbing ni hanya menggunakan borang PR1 lah.
Guru pembimbing akan bimbing sebanyak 4 kali. Okey. Apa yang guru pembimbing tengok? Ni semua. Pelaksanaan PDP, semak file, semak jurnal, pentafsiran, refleksi dan inovasi. Okey, kemudian guru pembimbing akan menyemak RPH dan bagi komen. Okey. Guru pembimbing juga akan melihat pelaksanaan PDP secara bersemuka dan membuat penilaian mengikut skala. Okey. Okey, guru pembimbing dia bukan bimbing sekali dekat hujung tu maksudnya minggu ke-8 tu, tak. Dia mesti ada peringkat-peringkat dia. Tak boleh dia kumpul kelompok dekat satu minggu tu baru dia nak selesaikan 4 kali bimbingan tu. Bimbingan tu mesti berterabur mengikut minggu. Tak boleh terus sekali. Sebab ini adalah klinikal, maknanya awak akan dibimbing, awak perbaiki, dibimbing lagi, awak perbaiki dan kemudian dia akan tengok lagi apa aspek-aspek sampai awak memang betul-betul dah terbaik. Itulah sebabnya awak perlu lalui fasa praktikum ni. Dia akan membantu awak untuk peningkatan diri awak sebagai seorang guru. Okey, penyeliaan. Okey, penyeliaan pula adalah waktu tu pensyarah akan beri markah lah. Dilaksanakan secara bersemuka. Okey, untuk pensyarah sahaja. Pensyarah akan tengok awak. Okey, pensyarah akan bagi markah. Okey, pensyarah tengok semua benda yang berkaitan dengan praktikum. Okey, dan markah yang diperolehi akan menentukan sama ada pelajar tu grade dia apa. Okey, kalau calon cemerlang macam saya cakap tadi, dia akan diawalkan. Okey, penyeliaan bersama. Penyeliaan bersama adalah di penghujung, dah nak dekat tamat dah praktikum awak. Habis je penyeliaan bersama, dah nak merdeka lah tu. Nak merdeka belum merdeka lagi. Sebab kalau markah rendah, kena ulang praktikum pula. Okey, jadi penyeliaan bersama ni adalah pensyarah akan laksanakan bersama dengan guru pembimbing. Okey. Dan pensyarah akan tengok pengajaran awak, bagi markah. Okey. Semak semua-semua dokumen-dokumen awak dan kalau dia kata awak ni seorang yang cemerlang, awak akan direntas. Okey, yang itu perentas pula yang akan buat. Dia akan ada penyeliaan rentasan. Okey, dia bukan ending dengan penyeliaan bersama. Dia ada penyeliaan tambahan. Okey, apa tanggungjawab yang wajib awak laksanakan dalam ITEMS? Okey, yang pertama mendaftar di ITEMS. Yang ini semester lepas ada beberapa orang pelajar tercicir. Okey, jadi yang ni saya perlu tekankan lah. Kita tak nak lagi berlaku keciciran. Mesti kena ingat, awak mesti kena daftar dalam ITEMS. Start je semester, sem depan dah start semester kan? Okey, daftar di ITEMS. Okey. Kemudian isi entrance survey. Okey. Dah daftar, jangan lupa isi entrance. Okey. Dan kemudian kat penghujung tu bila dah habis praktikum, isi pula exit dan IPPK. Okey, yang ini perkara wajib, jangan lupa. Jangan tercicir. Nanti akan menyebabkan awak tak boleh dapat result awak. Result tu memang ada tapi tak boleh tengok transkrip dia, tak keluar. Okey. Yang berikutnya adalah khidmat profesional. Okey, untuk pelajar-pelajar yang berada di luar Ipoh Perak, di luar Perak, kita memerlukan khidmat daripada IPG luar. Jadi ada beberapa pelajar yang terlibat untuk kita dapatkan khidmat profesional daripada pensyarah-pensyarah luar dan saya tahu pelajar juga maklum pensyarah-pensyarah luar yang membimbing awak tu. Antara pensyarah yang paling banyak membimbing adalah daripada Afzan lah. Sebab kita tak mampu nak hantar pensyarah ke sana disebabkan oleh kos lah. Kos. Okey, ni statistik dia. Jadi ramainya di Afzan. Kat Sarawak kita ada 2 orang pensyarah IPG Sarawak yang uruskan. Okey. Tapi pensyarah Ipoh hanya di sekitar Selangor, Kuala Lumpur dan Johor.
Yang lain kita minta pertolongan IPG lain lah. Okey, dalam melaksanakan praktikum ni, praktikum bertema mesti awak kena fokus lah, kena buat. Sebab tujuan praktikum bertema ni kita nak berlakunya bimbingan secara berfokus terhadap pengajaran awak. Jadi waktu praktikum pensyarah tahu dah nak fokus kat mana. Okey, macam mana kita nak pilih fokus? Pensyarah teras dah terangkan kepada awak tempoh hari tentang macam mana laksanakan praktikum bertema, tapi saya akan letakkan saya akan bagi tips lah kat sini. Saya akan bagi tips kat sini macam mana awak nak pilih awak punya tema tu. Okey. Pelaksanaan praktikum bertema ni bermaksud awak akan pilih satu tema daripada perancangan awak tu, perancangan pengajaran, daripada aspek-aspek lain macam contoh refleksi ke, yang itu awak kena pilih salah satu, awak bincang dengan penyelia awak nak buat yang ini, dan awak nak tekankan bimbingan dari aspek ini. Walau bagaimanapun pensyarah tetap melihat semua pengajaran awak tu secara menyeluruh. Tetapi dia punya bimbingan dia akan lebih fokus lah kepada tema dia. Okay, yang ni 5 komponen tema. Maknanya awak pilih nak masa minggu pertama awak nak dibimbing dari aspek perancangan. Apa dia? Perancangan tentang penulisan refleksi ke, perancangan tentang penulisan objektif ke. Okey, kemudian minggu kedua awak pilih untuk pelaksanaan. Okey, awak boleh pilih semua tema-tema ni untuk awak dapatkan bimbingan berfokus daripada pensyarah. Okey, yang ini kategori dalam perancangan. Okey, dia ada pengenalan, permulaan, perkembangan pengajaran, penutup. Okey, kalau untuk pelaksanaan ada juga sama macam perancangan tadi. Untuk amalan pedagogi masa kini, okey, ini semua ada kompetensi, ada pembelajaran kooperatif. Okey, awak boleh cari mana-mana poin yang berikut awak nak ambil satu sebagai fokus bimbingan. Okey, ini kemahiran insaniah, rujukan terkini. Okey, yang ni yang saya cakap tu, saya nak awak fokus, awak pilih tema tu macam mana ikut kepada tips ni. Okey, kalau awak tengok jadual 4.6 ni saya dah bagi contoh di mana waktu penyeliaan pertama, nilai untuk perancangan PDP ni lebih tinggi. Begitu juga dengan tetapi untuk penyeliaan bersama dia hanya 15%. Maksudnya rendah sikit lah. Jadi waktu penyeliaan pertama ni awak fokuskan lebih kepada perancangan PDP. Awak fokus pilih untuk perancangan PDP. So perincian dia yang ni, awak pilihlah salah satu perincian untuk awak letakkan sebagai tema. Okey. Jadi awak boleh tengok ni mengikut kepada wajaran tu. Pada penyeliaan pertama untuk pelaksanaan PDP pun masih lagi tinggi. Kemudian untuk amalan pedagogi terkini masa penyeliaan bersama tinggi. Peratus dia tinggi. Kemudian kemahiran insaniah, penyeliaan bersama tinggi juga. So aspek tema yang mula-mula nanti awak pilih yang bahagian perancangan dan pelaksanaan. Bila dah nak sampai minggu yang hujung-hujung tu, pilih bahagian pelaksanaan PDP, pelaksanaan kemahiran insaniah, amalan pedagogi, refleksi. Masa tu lah awak pilih yang tu. Okey, yang ini untuk KOKO pula. Okey, KOKO dia untuk wajaran untuk penyeliaan pertama dengan bersama sama 10-10. Jadi awak boleh pilih lah salah satu yang ada dalam sini aspek tema. Okey, ini contoh RPH.
Saya percaya pensyarah teras dah tunjukkan. Okey, kat mana komponen tema tu letaknya? Dekat sini. Aspek bimbingan guru. Dalam aspek bimbingan guru ni lah awak akan pilih satu tema berfokus. Okey? Okey, jadi contoh yang ni perancangan set induksi. Okey, elemen dia apa awak nak pilih? Okey, elemen bimbingan kemahiran insaniah, awak nak pilih yang mana? So masa set induksi ni nanti pensyarah akan fokus kat sini. Dia akan bagi tips-tips lah macam mana nak buat set induksi yang terbaik. Okey. Untuk RPH yang lebih tepat, awak boleh rujuk jabatan teras masing-masing. Okey, kehadiran. Ini kalau ada kes. So, kehadiran ni penting, kena 100%. Okey, apa yang membolehkan awak tak hadir? Okey, yang membolehkan awak tak hadir sekiranya sakit atau cedera, tetapi perlu pengesahan pegawai perubatan. Okey, kalau menjadi saksi boleh tidak hadir tetapi kena ada bukti. Keluarga terdekat meninggal dunia, disertakan dengan sijil kematian. Peristiwa luar jangkaan atau hal-hal kecemasan, sebab-sebab lain dengan kebenaran pengarah dan pengurus sekolah. Ada borang khas je kalau ada sebab-sebab lain ni. Kes-kes lain yang takluk pada keliling perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa. Okey, jadi kalau tak hadir mesti ada sebab. Okey, apa yang berlaku sekiranya kita semak-semak kehadiran didapati peratus kehadiran dalam skala berikut. Okey, kalau 90% ke atas, mesyuarat akan tentukan sama ada awak perlu untuk lengkapkan kehadiran ataupun habis saja praktikum tanpa perlu melengkapkan kehadiran. Okey, 70 ke 89% tak payah mesyuarat pun pelajar kena wajib lengkapkan kehadiran. So kami akan cari masa sekolah untuk tempatkan awak untuk melengkapkan kehadiran awak ataupun awak berada di sekolah yang sama kena lengkapkan kehadiran kalau dalam skala ni. Okey, kalau kurang daripada 70%, pelajar kena ulang keseluruhan praktikum. Okey, kes gagal. Okey, kalau pelajar tak memenuhi syarat lulus, dia akan dikategorikan sebagai gagal lah. Apa yang tak memenuhi syarat lulus tu? Tidak hadir. Okey, tidak menulis RPH. Ini menunjukkan sikap negatif. Tak menunjukkan sikap negatif, tak patuhi teguran pun sama, dia akan dikategorikan sebagai gagal. Okey, pelajar gagal kita tak terus bagi cop gagal, tak kita akan buat rentasan dulu, rentasan gagal. Okey, tak tulis jurnal juga dalam kategori kes gagal. Dalam kategori tapi tidak gagal lagi, cuma dalam kategori kes. Bila dah disabitkan kesalahan baru awak digagalkan. Okey, kemudian penangguhan praktikum. Okey, yang ini kena ambil perhatian yang warna merah tu. Pelajar atau guru yang bersalin atau dijangka bersalin dalam tempoh praktikum perlu memohon untuk menangguhkan praktikum. So ini ada dalam garis panduan, maka siapa yang ada dalam kategori ni dia kena mohon untuk tangguh praktikum. Dia tak ada lagi permohonan untuk menanggung risiko. Tak ada. Okey, permohonan untuk penangguhan hendaklah dibuat kepada pengarah IPG. Penangguhan tidak boleh melebihi tempoh 1 tahun. Okey, praktikum yang tertangguh perlu disempurnakan sebelum tamat pengajian dan pelajar mesti melaporkan diri ke IPG asas selepas tamat tempoh penangguhan. Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan kecuali dengan mendapat kelulusan pengarah. Okey. Borang-borang berkaitan boleh rujuk dalam tapak informasi yang disediakan oleh unit praktikum. Okey, ini borang-borang yang berkaitan. Okey, maklumat lain semua kami share di dalam tapak informasi unit praktikum. Okay, isu last. Okay, isu-isu yang biasa unit praktikum hadapi adalah yang pertama kehadiran.
Okay, make sure awak kena lengkapkan kehadiran dan merekod kehadiran awak. Jangan kehadiran tu hadir tapi tidak direkod sebab nanti dikategorikan juga sebagai tidak hadir. Okey, kehadiran juga perlu direkod dalam sistem yang kita dah sediakan supaya kita boleh pantau secara terus. Okey. RPP, isu RPP. Okey, pembentangan mesti pelajar hadir untuk setiap perkongsian rakan-rakan. Kemudian bilangan bimbingan dan penyediaan. Okey, pelajar mesti make sure cukup dia dapat bimbingan dan penyediaan seperti dalam jadual yang telah diberikan. Kalau rasa tak cukup, maklumkan kepada pensyarah. Kalau pensyarah buat tak peduli, maklumkan kepada unit praktikum. Pemakluman kena buat segera. Jangan sampai dah habis praktikum baru nak maklumkan kepada kami. Okey, seterusnya melengkapkan e-folio praktikum. E-folio praktikum ni tanggungjawab awak. Jadi guru pembimbing dan pensyarah penyelia mesti nak semak dalam keadaan dia lengkap. Jangan template lagi. Template lagi tu maksudnya kerangka yang saya bagi tu. Tak nak. Mesti dah lengkap. Okey. Kemudian e-praktikum. E-praktikum ni kemungkinan akan dilaksanakan oleh IPG Kampus Ipoh tetapi masih belum ditaklimatkan lagi. Jadi kemungkinan nanti bila dilaksanakan mungkin dalam minggu hadapan lah. Minggu hadapan saya baru dapat penataran ni. Kita akan panggil pelajar balik secara online untuk cara menggunakan sistem ni. Sebab IPGM nak buat uji lari pilot test untuk sistem ni bawah unit IPG Kampus Ipoh lah. Antara yang terpilih. Jadi awak adalah antara pelajar sasaran yang akan menggunakan sistem ni buat kali pertama. Okey, e-TEMS. Okey, pelajar tak daftar, pelajar tak isi exit, entrance dan IPPK. Yang ini kena ambil perhatian lah supaya tak ada lagi isu ni timbul semester ni. Okey, aduan kes pelajar. Bila awak disabit kesalahan oleh pensyarah, okey, pensyarah bagi borang kes kat awak, awak kena ingat awak perlu isi borang akuan kesalahan. Okey, kemudian borang tu ada sekali dengan borang kes. Okey, patuhi tarikh. Masa tarikh yang sepatutnya ada refleksi kena hadir. Pencalonan cemerlang awak kena lengkapkan lah. Lengkapkan, awak kena bersama-sama dengan pensyarah melengkapkan habisnya penyeliaan bersama tu. Kena cari dan lengkapkan. Okey, seterusnya kelas relief. Okey, kelas relief sebab sebenarnya hanya boleh diberi tidak melebihi 5 waktu seminggu. Jurnal reflektif mesti kena ada 10 jurnal setiap minggu dan perlu dilengkapkan dan disemak. Okey, itu sahaja daripada saya. Taklimat berkenaan dengan garis panduan praktikum. Setakat ni ada soalan tak nak tanya? Puan, saya nak tanya. Saya Fazilah. Macam sekolah saya, 2 minggu, minggu depan dan minggu satu ada peperiksaan. Minggu depan dengan lagi satu, okey. Ada peperiksaan. Jadi saya kena maklumkan dekat pensyarah bimbingan lah maksudnya. Okey. Baik, kalau berlakunya ada peperiksaan ke, ada ujian ke, ada kuis ke, pada waktu tu awak tak boleh mengajar ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak dapat lah, tidak dapat lah. Memang penuh dia punya jadual. Memang maknanya semua pasal untuk peperiksaan lah, jaga periksa je kan? Betul. Awak maklumkanlah kepada pensyarah, tapi pensyarah biasanya datang pada minggu pertama dengan kedua tu untuk bimbingan untuk lawatan sosial je. Dia nak bersembang-sembang je dengan awak masa tu. Tapi nak buat bimbingan, dia tak boleh buat lah waktu tu. Okey, lepas tu mana dengan RPH? RPH awak tulis tapi awak tulis kat situ tidak dapat dilaksanakan kerana minggu peperiksaan. Okey, terima kasih.
Dekat bahagian refleksi. Bahagian refleksi. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Selamat petang Puan. Sebelum Yes. saya dia Julai ada satu minggu ujian. Nanti bulan Ogos pun 1 minggu ujian. Macam tu saya buat APH saya buat APH dengan seperti biasa, nanti terus tulis dekat refleksi, catat saja. Ya, dekat refleksi tu tulis tidak dapat dilaksanakan. Okey. RPH wajib kena ada tiap-tiap minggu. Jadi kena tulis jugalah RPH. Tapi bahagian refleksi tu tidak dapat dilaksanakan. Boleh. Terima kasih. So Okey, Pak lagi? Dato, yang Yang tadi 12. itu exam kan. So mereka 1 minggu exam kami tulis APH. Minggu ini kami tak dapat jalan, so yang minggu itu yang ini punya APH kami boleh sambung tulis pagi minggu depan untuk menjalankan lagi kan. Ya. Nanti awak dapatkan consultation daripada pensyarah penyelia awak. Dia akan bantu awak macam mana nak menulis tu. Okey, Pak. Ya, Anis tadi nak tanya? Assalamualaikum Puan, maaf. Saya nak tanya sebab saya dekat KV. Jadi saya sebenarnya tak cukup 10 minggu tu sebab kita orang ada cuti yang berbeza dengan sekolah harian. Kena lengkapkan praktikum lah. Kena lengkapkan kehadiran. Tak, maksudnya macam mana tu Puan? Maknanya saya kena extend minggu saya ke macam mana? Sebab saya sekarang kalau ikutkan jadi 9 minggu je. 1 minggu tak cukup sebab ada 1 minggu tu cuti semester KV. Jadi memang tak ada kehadiran lah kiranya. Tak ada pelajar kan? Tapi cikgu hadir tak? Tak, memang tak ada. Memang cuti semester. Maknanya college tutup. Oh, memang tutup. Maknanya kena tambah hari lah dekat awak. Maksudnya kawan-kawan awak dah habis awal, awak tak habis lagi. Jadi kalau macam tu timeline saya pun akan berganjak lah kan? Ya, betul. Sama. Kalau terselang dengan BIG tu macam mana Puan? Sebab lepas habis praktikum BIG kan? Maka dia memang ada gap. Okey, kalau terselang dengan BIG macam ni. Kita ada teknik dia Anis. Nanti saya bagi tahu dekat Anis kemudian boleh? Boleh Puan, terima kasih. Sama. Okey, lagi ada soalan lain? Yes, Neo. Selamat petang Tuan. Saya dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas. Jadi saya ialah guru yang menggunakan bahasa isyarat. Dan minggu depan Kementerian Bahagian Pendidikan Khas akan mengadakan kursus kod tangan untuk guru-guru baru. Jadi kursus itu dilaksanakan untuk 2 hari. Jadi macam mana ya Puan? Okey, khusus untuk guru baru tapi 2 hari je kan? Kena tak jadual awak? Kena sebab dia dari 8 pagi sehingga 5 petang. 8 pagi hingga 5 petang maksudnya memang dia langgar awak punya jadual waktu hari tu lah. RPH kena tulis, refleksi awak tulis. Tak dapat dilaksanakan kerana menghadiri kursus. Okey, boleh. Terima kasih. Sama. Okey, lagi ada soalan lain? Okey, bagaimana sekiranya sekolah ada mengambil cuti peristiwa? Berapa hari dia sekolah ambil tu? Padli. Salah. Hafiq. Sorry. Hafiq, berapa lama dia ambil tu Hafiq? Sehari. Okey. Sehari tak apa Hafiq, tak ada masalah. Nanti dalam dalam apps tu, dalam apps kehadiran tu, awak pilih cuti kebenaran, awak masukkan bukti cuti peristiwa yang sekolah ambil tu kan ada surat dia, awak masukkan bukti tu.
Okey, sama. Okey, lagi ada soalan lain? Okey, Syazwani. Syazwani ada soalan? Nio ada soalan lagi, Nio? Ya, sorry Puan. Untuk kehadiran untuk kursus hari itu kan, macam mana Puan? Saya tak dapat time in di sekolah dah. Tak dapat time in kat sekolah, awak boleh, awak ada rekod kehadiran dekat kursus tu kan? Okay. Thank you. Okey, sama. Okey, Syazwani? Puan, saya nak tanya. Nia, awak, sorry Syazwani sekejap Nia, awak punya kursus tu dekat luar sekolah? Ya, di luar sekolah. Tak boleh hadir lah Nia. Kan tadi saya dah bagi tadi. Tak boleh hadir lah. Okey, Syazwani? Puan, macam untuk minggu depan saya terpaksa bawa budak untuk pertandingan debat bahasa Inggeris. Jadi macam mana Puan? Berapa hari tu? 5 hari. Allah. Memang tak boleh lah Syazwani. Lima hari pula tu. Dekat mana tu Syazwani? Sekolah Menengah Kebahasaan St. Mary Kepong. Bukan, maksudnya debat tu di sekolah mana? Sekolah SMK St. Mary Kepong, Kuala Lumpur. Awak di sekolah? Dari Bintang Utara. Dekat ke dengan sekolah terdekat je kan? Dia debat tu, awak punya sesi sekolah waktu pagi? Ya, pagi. Dia daripada pukul 7.30 sampai pukul 5. Awak mengajar pun pagi? Ya, pagi. Memang dia ganggu terus. 7.30 dah memang tak boleh. Sepatutnya tak boleh lah Syazwani, kena cari cikgu lain lah untuk bawa. Okay. Sebab awak kena hadir sebab dia SLT student learning time awak tu mesti di sekolah. Dia tak boleh berada di luar sekolah. Okey, terima kasih. Okay, sama. Okay, lagi soalan lain? Puan, saya cuma nak confirmkan pasal yang co-teaching tu tadi. Co-teaching tu maksudnya contoh saya ajak tingkatan 1, lepas tu saya dengan cikgu tingkatan 1 juga guna RPH yang sama, kami observe kelas masing-masing macam tu kan? Okay, ni peer teaching Okay, pengajaran RPH tu awak rancang sendiri, kemudian awak mengajar. Awak mengajar, lepas tu kawan awak bukan semestinya daripada cikgu yang tingkatannya sama pun boleh. Sebab dia nak tengok, dia nak bagi komen awak bukan dari aspek konten tapi dari aspek pedagogi. Boleh tak Ain? Maksudnya sebab yang tadi yang saya faham Cik Nakal cakap macam kami kena dia ajak guna RPH yang saya buat, dia ajak yang tu dan saya juga ajak guna RPH yang saya buat. Lagi Nakal cakap macam tu boleh tak soalan saya? Sebab saya tadi confused sikit kat tu. Sebab rakan awak tu adalah guru sekolah tu. Awak tak ada, awak rakan satu IPG yang sama-sama belajar? Tak ada. Tak ada? Kat sekolah tu tak ada? Tak ada. Awak seorang je? Betul. Kalau awak seorang je, dia tengok awak mengajar lah. Okey, so cikgu lain dia akan tengok saya mengajar guna RPG lah, dia observe lah. Dia bukan guru pembimbing kan, dia boleh jadi cikgu lain yang cikgu lain bukan guru pembimbing. Okey, terima kasih. Dia bukan peer teaching ni, dia bukan macam PLC tu yang PLC tu memang dia pakai RPH yang sama. Tapi yang ni dia lebih kepada tengok pada pedagogi je. Jadi awak boleh pakai macam kalau tak ada pairing, kawan-kawan yang sama belajar tak ada,
Awak boleh pakai ataupun katakan awak ada dekat sekolah awak tu ada daripada IPG lain, ada student IPG lain pun dia boleh jadi tengok untuk awak mengajar tu lah. Walaupun dia daripada teras yang berbeza tak ada masalah. Jadi tak semestinya RPH tu RPH yang sama. RPH awak mengajar dan dia tengok. Nak tengok pedagogi je. Kalau PLC tu memang kena RPH yang sama itu susah pula tu nanti nak kena cari teras yang sama Tapi yang ni untuk kita tengok macam mana kawan kita mengajar, menilai dan kita jadi penilai kepada pengajaran kawan tu. Jadi kita tahulah nanti dari aspek view kita sebagai pengajar dan view kita sebagai penilai, apa yang kita nampak. Okey, lagi ada soalan? So jadi kalau tak ada siapa kita boleh minta lah cikgu mana-mana kan? Boleh. Awak nak tengok cikgu yang maksudnya kawan awak yang cikgu juga yang dah biasa, yang dah jadi guru tu mengajar pun awak nak buat penilaian pun boleh. Sebab daripada situ tu awak belajar macam mana nak menjadi guru waktu kelas mengikut kepada prosedur tu kan. Jadi kalau awak nak tengok pengajaran cikgu tu pun boleh. Tapi dia mesti kena ada dua situasi lah. Maknanya situasi awak mengajar, situasi awak menilai. Okey, lagi ada soalan? Syazwani ada soalan lagi? Puan saya tahu maksudnya tadi yang itu peer teaching, walaupun tak sama, guru yang saya menilai itu ya tak sama teras pun boleh juga lah. Boleh. Kan? Mesti satu pasangan, maksudnya satu yang dia menilai saya dan sebaliknya saya menilai dia juga. Ya. Sebab kita nak tengok view dari aspek situasi kita sebagai pengajar dan kita sebagai penilai. Sebab kita nak memperbaiki daripada situ kita learn macam mana kita nak mengajar nanti. Bila dibimbing oleh guru kita nampak dah dekat mana kita nak dibimbing. So kita boleh bagi tahu kat cikgu tu, kita nak fokus kat sini. Cikgu boleh tak bimbing saya dekat sini, guru pembimbing kita, pensyarah penilai kita. Okey, lagi ada soalan lain? Tak ada dah. Itu terhadiran kan? Apa dia? Terhadiran. Attendance. Kehadiran. Kehadiran Haji Nakai, ada kehadiran Haji Nakai? Okey, saya dah masukkan. Isi segera. Jangan lambat-lambat. Kalau lambat saya tutup. Okey, itu saja daripada saya. Dah 5.20 dah direct masa lebih dah ni. Kalau ada apa-apa masalah kita bincang nanti melalui WhatsApp group, tak ada masalah. Okey, kepada yang ada nak berbincang lagi boleh stay dekat sini, dan kepada yang dah tak ada apa-apa soalan nak tanya boleh left group ni lah. Left daripada Meet ni. Okey, terima kasih semua. Kenapa?